Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, kita sambung lagi ya. Untuk Jengking Mania kali ni episod kedua. Okey, untuk dia punya cover dia tengah berlawan dengan apa ni nama dia? Kumbang. Ni berapa musim ni? Ni dicetak pada bulan 3 2006. Kelas 134. Tajuk dia perubahan. Dimulakan dengan happy birthday. Wah, meriah. Happy birthday to you, happy birthday to you, Syamfu, happy birthday. Tiuplah lilin itu. Semangat, semangat. Hari jadi aku, Atuk, Kenjin dan rakan-rakan yang lain bersusah payah meraihkan hari jadi aku pada tahun lepas. Wah, ni cerita tahun lepas. Tapi kenapa tahun ini sampai begini jadinya? Apa tu? Tangan dia. Oh, kenapa aku berada di dalam tanda? Kenapa aku menjadi manusia parasit secara tiba-tiba? Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Adakah segala-galanya ini sebahagian daripada aktiviti mereka untuk meraihkan hari jadi aku? Tuh, tunggu. Tangan dia hancur. Rambus. Lantas Yang Fung pun membalas dengan melepaskan sebuah tumbukan padu. Tetapi ia berjaya dielak oleh jaguar misteri tersebut. Tumbukan Yang Fung itu telah terasa. Oh, jaguar misteri yang letakkan jengking. Tak jengking dia. Oh, yang tumbuk dia jaguar misteri itu. Okey. Ingat tangan. Pada masa ini Yang Fung merasa teramat sakit apabila seluruh badannya mula mengembang dan mengembang. Cengkerang yang meliputi badannya kelihatan mula meretak. Kesakitan yang dialami bukan main siksa. Wah. Sejurus kemudian jaguar misteri itu kembali menyerang lagi. Dia hidupkan dia semua. Lalu menyepit bahagian pinggang Yang Fung dengan kedua-dua tangannya amat bertenaga. Bang. Ya, Yang Fung membalas. Yang Fung yang sudah tidak dapat mengawal keparangan itu telah membalas serangannya. Lalu ia ditepis. Bang. Apa tetapi tumbukan Yang Fung bila dia tahan untuk berjalan tersebut dengan mudah. Pada masa yang sama jaguar misteri itu pula tidak mengapa kalau yang tumbuh di badan Yang Fung itu dengan hidup. Yes. Pada masa ini Yang Fung sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sedih kalau Yang Fung baru keluar kubur terus berserang. Wah, ketika kepalanya dicekam kuat oleh jaguar misteri itu. Aduh, kepala. Sebuah tumbukan padu pun dilancarkan oleh Yang Fung ke perutnya. Sekali tumbuk terpelanting lah kawan. Bagus, dia dah memiliki kuasa. Dia sudah memiliki kuasa yang cukup. Adakah hidup nanti? Cengkang-cengkang kelihatan muda ditangkap dari pada Yang Fung yang berlumuran darah. Kawan, tanah. Kawan, tanah. Kerana kau dah berjaya mengalami proses perubahan peringkat pertama. Dunia ini akan menjadi milik kita tidak lama lagi. Siapakah kau sebenarnya? Apakah kau masih tak perasan bahawa kita ini adalah adik-beradik sebenarnya? Adik-beradik sebenarnya kita adalah manusia parasit generasi baru. Dengan pernyataan kau, impian kita akan terkabul lebih awal. Tahukah kau ada orang cuba menyekat kau daripada mengalami proses perubahan ini? Adik-beradik,
Oh, ternyata adik. Siapa abang, siapa adik? Ah, apa? Oh, cakram ni semua cabut dah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Biro penyiasatan sulit. Syahum, kau tak apa-apa? Lieutenant Bill, aku tak apa-apa. Kat bawah ni. Lieutenant Bill adalah salah seorang pegawai PBS. Walaupun sudah berusia 50 tahun, tetapi badannya masih begitu tegak. Bertanggungjawab dalam menyiasat kes-kes sulit dan misteri. Aku tak apa-apa, aku cuma rasa letih saja. Adakah kes aku sedang disiasat oleh PBS? Bill pernah menjadi pelatih dalam pasukan khas harimau laut. Hubungan dia di antara dia, Tenjing, Xiangfu amat erat selama ini. Ya, Encik Raymond dah menghilangkan diri dan kau boleh mengalami mati hidup semua. Aku rasa kejadian ini mempunyai kaitan rapat dengan dia. Dia? Siapakah dia? Atuk dah menghilangkan diri. Siapa pula dia tu? Dia bertanya siapa dia tu. Aku dia. Cuba kau lihat laporan perubatan kau tu. Darah kau mengandungi bisa jengkir yang pekat. Kromozom di dalam badan kau sudah tidak teratur. Lebih-lebih lagi denyutan jantung kau boleh mencapai 600 kali per minit bila terkena kejutan ketika. Dan otak-otak badan kau dah begitu tegak, di mana setiap inci otak kau mampu menampakkannya sebagai satu kali. Serius, entahlah sama ada aku harus anggap kau sebagai manusia lagi atau tidak. Syafwa terperanjat setelah mengetahui keadaan dirinya. Jangan-jangan manusia masih telah lakukan sesuatu pada badan aku, tapi dia sepatutnya takkan aniaya aku. Bill berfikir sejenak. Syafwa, aku mahu kau menyertai PBS dan tolong aku menyiasat sebuah kes yang paling misteri dan dahsyat pada abad ini. Kes apa? Kes yang berkaitan dengan sebuah rancangan yang berkata rancangan penyengat. Malangnya kami tidak mempunyai sebarang maklumat mengenai rancangan ini. Setahu kami ia adalah sebuah rancangan yang diadakan sejak Perang Dunia Kedua. Baiklah, aku akan cuba dengan sedikit upaya nanti. Aku dah suruh Tenjing menyertai PBS juga. Terlebih dahulu kamu berdua harus mencari atuk kau dulu, kerana dialah orang yang berkaitan besar dengan rancangan penyengat. Setahu aku dialah kedua paling berpengaruh dalam sindiket menjayakan rancangan tersebut. Atuk cuma seorang peniaga, tak mungkin dia terlibat. Banyak perkara lagi kita tak pasti. Pergilah berjumpa dengan Tenjing sekarang. Dari maklumat yang diterima dari Starlet, kursi roda atuk kau sedang berada di suatu tempat. Weh, kat mana? Macam dah hancur kotor dia. Tak pernah kita lihat penjual aiskrim sebelum ini. Tenjing ke aiskrim? Oh, Tenjing ke aiskrim. Mana aiskrim yang aku tumpah? Aiskrim tu dah dibeli habis oleh tukang gunting rambut. Oleh seorang tukang gunting rambut. Di mana dia sembunyikan ayah? Sila duduk, cik. Oh, dia gunting rambut dulu. Aku tak nak gunting rambut. Aku cuma nak berteduh di sini sebentar saja kerana cuaca di luar sangat panas. Aku akan bayar nanti. Kalau begitu, biar aku urutkan anggota badan kau. Bos, bagaimana dengan perniagaan kau akhir-akhir ini? Kini si gemuk ini mula mengurut kepada Tenjing. Boleh tahan. Ada seorang orang tua baru datang pada. Kini giliran kau pula.
Tiba-tiba si gemuk itu sedang memutarkan kepala Tenjin dengan pantas. Sudah pasti Tenjin tidak membiarkan hajat si gemuk itu tercapai, lalu melepaskan sebuah tendangan. Bagus. Ush. Ke arah si kepala gemuk itu, tetapi ia berjaya ditahan oleh si gemuk itu. Kesian, tak lama kena panggil si gemuk. Tendangan kedua pulih dituju ke leher si gemuk itu. Dan si gemuk tidak menduga Tenjin mampu melakukan aksi itu. Klong. Sekali kena leher lah. Kesakitan yang dialami tidak terperi lagi. Sejurus itu Tenjin pun bangun dari kerusi. Ush, bangun cepat. Jelas ini bukan kedai gunting rambut yang biasa. Bukan. Lawan lah. Si gemuk hanya menahan serangan Tenjin dan tidak berniat menyerang lagi. Kelak, apa tu? Tiba-tiba si gemuk telah menuju ke sebuah store. Kalau kau berani ikutlah aku sekarang. Kau ingat aku takut. Tenjin pun terus mengejar tanpa mengadakan bahaya dan mungkin menimpanya nanti. Apa? Keadaan di bilik ini begitu gelap. Tiba-tiba Tenjin begitu terkejut setelah terserempak dengan sesuatu. Ketika ini, Shenfu sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Tenjin, membutuhkan Shenfu. Tenjin dah menghilang dari setengah jam yang lepas. Apa? Mustahil Tenjin akan tewas dengan semuanya itu. Buat Tenjin. Jangan bertindak terburu-buru sebelum mendapat arahan seterusnya. Baik. Apa dia tekan tu? Pak. Tok dan Tenjin pasti berada dalam keadaan bahaya sekarang. Aku tak boleh tunggu lagi. Aku kenal kau, bukankah kau? Rupanya kau masih belum mati. Disebabkan beberapa dia tidak bongkar si gemuk itu pun masuk semula dalam stok. Jangan lagi. Sekali langgarlah kedai itu. Tanpa berdengar, Shenfu pun merempuh kedai gunting rambut itu dengan motosikal. Cuba kecai udara. Bahaya. Rupanya dawai-dawai yang amat tajam telah pun dipasang stiker store itu di sekitar store itu. Antara itu motosikal yang ditungan oleh Shenfu pun hancur berkecai dengan serta-merta. Wah. Sekali hancurlah, terbelah-belah lah. Muncullah Shenfu sempat mengelak. Selamat Shenfu. Susunan itu letupan dahsyat telah berlaku. Lalu Shenfu pun bertugas menuju ke sebuah teruk. Syah. Pak, apa? Berlaku. Rupanya di sini terdapat sebuah siasat MFT yang terbengkalai. Malangnya si gemuk itu sudah pun tidak kelihatan lagi. Apabila Shenfu semakin marah ke depan, suasana kelihatan semakin gelap. Kini Shenfu terasa dingin seolah-olah sedang diawasi oleh serangga-serangga yang tidak berbilang banyaknya. Suasana di sini begitu menyeramkan. Pengecut, lekas keluar. Tanpa disedari, seorang manusia parasit kumbang tanduk telah muncul secara senyap-senyap di belakang Shenfu. Ini yang episod pertama tu ya, kumbang tu. Lantas manusia parasit kumbang tanduk pun menyerang Shenfu dengan tiba-tiba. Bang, bang, bang. Setelah terkena tumpukan itu, Shenfu pun jatuh tergolek-golek di lantai. Klung. Kalau bukan kerana aku terpaksa menyembunyikan kuasa aku tadi, aku dah bereskan kau awal-awal lagi. Apa tujuan kau tangkap kawan dan atuk aku? Aku cuma mahu tangkap Yaman saja. Budak tu yang sengaja mengundangku. Kau dah bunuh Tenjin? Belum. Aku cuma dah mengarat salah satu saluran darah di kakinya sahaja. Selama ini hubungan di antara Shenfu dengan Tenjin bagaikan air yang ditetak tiada putus. Setelah menyadari perbuatan manusia parasit kumbang tanduk kemarahan Shenfu pun semakin membara. Kalau begitu, aku akan biarkan kau alami apa yang dialami oleh Tenjin sekarang. Dah tembak sekali. Sebaik saja mengeluarkan kita, Shenfu pun melepaskan tembakan bahagian kepada leher dan untuk manusia parasit kumbang tanduk. Bang, bang, bang.
Walaupun dilindungi cekal, bersama bisa berhasil komandan tetap merasakan kesakitan yang tidak terperi. Aku mesti cincang kau sehingga jadi dagang lumat. Manusia berhasil kembang tanduk menyerang dalam mobil tuli sehingga Syahra terpaksa mengelak dengan sedaya upaya. Dan ketika ini sebuah mesin aduan di depan telah menghalang kemarahan Xiangfu. Uish, tunggu, kena kepala. Malang tidak bawa air, Xiangfu pun terkandas di mesin itu. Bertutup jadi lega. Wah, sakit. Lantas manusia berhasil kumpang tanduk pun mengepit Xiangfu dengan sekuat-kuatnya. Dah lama aku tak makan spaghetti yang bersoskan daging cincang. Spaghetti, bukan burger. Mustahil Xiangfu dapat menahan serangan itu. Di masa yang sama bunyi letakkan tulang telah kedengaran. Ketika ini bintangnya Xiangfu hampir terhenti akibat mengalami sesak. Mukanya tidak kelihatan sebelah lebam. Aku tidak boleh mati dengan itu saja. Selagi belum menemui datuk dan diri, selagi itu aku mesti bertahan. Tiba-tiba suatu kuasa yang tidak dijangka telah meletus di badan Xiangfu. Cengkerang mula terbentuk pada lapisan kulit. Wah, kerak. Padung kerak. Tulang kumbang lawan jengking. Sejurus kemudian dia telah menjelma menjadi manusia berhasil jengking atau jengking merah. Ping, sekali disepak. Tak kejut kau. Rupanya kau memang manusia berhasil. Dan jangan kau berniat aku dengan kau. Dia tenang. Jauh lebih terpelanting. Manusia berhasil jengking. Ya. Cheese, kau ingat kau mampu menandingi kekuatan aku? Klong, tiba-tiba manusia berhasil kuman tanduk telah mematahkan sebatang tiang konkret capakkan ke arah Xiangfu. Xiangfu baru sahaja menjadi manusia berhasil. Dia masih tidak tahu menggunakan dengan kuasa yang dimiliki sebaik-baiknya. Akibatnya dia telah ditanggung oleh tiang konkret. Bang! Sejurus itu barulah dia bawah sana, lalu menendang konkret itu untuk melompat ke atas. Wah, aku macam dah boleh terbang Spider. Aku mesti gunakan akal untuk tewaskan dia. Xiangfu masih tidak mahu menyerang sekali. Hanya mematikan aksi manusia parasit kumbang tanduk. Kini manusia parasit kumbang tanduk tidak berani bertindak dulu kerana dia telah berada di kedudukan yang amat berisiko. Suasana semakin tegang dan manusia berhasil kumbang tanduk kelihatan sedang memandikan peluh. Dia nampak akhirnya dia pun tidak dapat bersabar lalu meloncat ke atas. Dia ni memang kerbau yang tak berotak. Kumbang kan? Bukan kerbau kan? Xiangfu cuba mengelak tumbukan lalu melepaskan tendangan yang bertalu-talu untuk menjamu manusia parasit kumbang tanduk. Dah sepaklah sekali. Ding. Kuasa tendangan begitu dahsyat sekali. Lantas manusia parasit kumbang tanduk itu pun melari ke tombol yang telah tersesat di bumbung. Sekali tembak di bumbung, kemudian mencapakkan tiang konkret tersebut ke arah landasan LRT. Kalau kau berani ikutlah aku sekarang, aku akan tunjukkan sesuatu pada kau. Selepas habis berbicara, manusia parasit kumbang tanduk itu pun mencampakkan tiang konkret itu ke bawah, lalu beredar dari situ. Xiangfu pun terus mengejarnya. Tiba-tiba Xiangfu kelihatan berdiri terperanjat setelah terserempak dengan sesuatu. Dia terserempak dengan sesuatu. Tenjin yang sedang pingsan kelihatan sedang terlantar di landasan LRT. Badannya yang diselimuti oleh sejenis landak putih kelihatan sedang digigit oleh berjuta-juta ekor kumbang. Si jengking, mampus kau.
Pada masa yang sama, manusia perasit kurang tanduk sedang menghadap gerabak dengan lajunya menuju ke belakang syaful. Badan enjin pasti lumat jika digirik oleh gerabak kereta api tersebut. Sila ikut sambungan dalam episod. Let's memang dah habis dah? Serius lah? Aduh, okey, nampaknya sampai di sini je lah ya. Kita sambung nanti. Dah makin menarik dah. Lawan pun separuh. Alamak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih.